Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang masuklah kepada perisian untuk hari ini. Yang pertama kita nak tengok apakah hasil daripada ilmu. Kita duk kejar-kejar ilmu ni, apa yang kita dapat? Mengikut Imam Ghazali, hasil daripada ilmu ni ada dua, iaitu hasil di akhirat dan hasil di dunia. Dengan adanya ilmu, di akhirat nanti kita akan dapat kejayaan, iaitu syurga dan memandang wajah Allah. Kalau di dunia ini kita dapat dekatkan diri kepada Tuhan. Yang ni hasil daripada ilmu. Dan hasil di dunia pula, sesiapa yang ada ilmu, biasanya dia boleh beroleh kemuliaan, dia boleh dapat kebesaran, dia boleh dapat pengaruh, dia boleh dapat pemerintahan, dia boleh dapat kekayaan, boleh dapat penghormatan. Orang ada ilmu dia boleh dapat semua ini kalau dia berusaha. Jadi jelaslah kepada kita, nak berjaya di dunia, nak berjaya di akhirat, mestilah dengan ilmu. Mestilah dengan ilmu. Seterusnya, hikmah Imam Al-Ghazali yang ke-8. Kata Imam Ghazali, dunia adalah tempat bercucuk tanam bagi akhirat. Dunia adalah alat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala bagi orang yang mahu mengambilnya menjadi alat dan tempat tinggal. Tidak bagi orang yang mengambilnya menjadi tempat tetap dan tanah air abadi. Ini kata Imam Ghazali yang penuh hikmah. Jadi kita lihatlah huraian bagi perkataan-perkataan Imam Al-Ghazali ini. Apakah maksud bercucuk tanam? Kan Imam Ghazali cakap, dunia ni tempat bercucuk tanam. Bercucuk tanam untuk apa? Bercucuk tanam untuk akhirat. Jadi apa maksud cucuk tanam? Adakah bertani? Bukan bertani. Maksud bercucuk tanam yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini ialah menuntut ilmu, membanyakkan amal-amal soleh, buat kebajikan. Yang itulah bercucuk tanam dia. Bukan dia bertani. Jadi kata Imam Ghazali, dunia ni tempat bercucuk tanam. Bercucuk tanam untuk apa? Untuk akhirat. Apa benda yang nak bercucuk tanam ni tadi? Tuntut ilmu, banyakkan amal, buat kebajikan dan lain-lain. Yang itulah cucuk tanam dia. Kenapa dia katakan dunia ni tempat bercucuk tanam? Bukan di akhirat tempat cucuk tanam, dunia tempat bercucuk tanam. Sebabnya di dunia ni sajalah tempat untuk kita berusaha. Bila sampai ke akhirat nanti dia tak ada usaha dah. Tak kira dah di sana. Jadi dunia ni tempat berusaha, manakala akhirat nanti tempat nak tuai hasil. Apa yang kita usahakan, kita tanam di dunia ni, hasil dia di akhirat nanti. Sebab tu dia katakan dunia ni tempat bercucuk tanam. Jadi siapa rasa nak untung, di dunia ni dia cucuk tanam banyak-banyaknya. Cucuk tanam apa? Pokok ke? Bukan pokok. Iaitu menuntut ilmu, membanyakkan amal, buat kebajikan dan lain-lain. Yang tu cucuk tanam dia. Apa akan berlaku kalau kita tidak bercucuk tanam di dunia? Kita tak mau cucuk tanam tadi. Kita tak mau banyakkan amal, tak mau menuntut ilmu, tak mau buat kebajikan. Apa kesan dia? Kesan dia di akhirat nanti kita akan menyesal. Sebab apa? Sebab hasil di akhirat nanti kita dapat sikit. Orang lain dapat hasil banyak, kita dapat hasil sikit. Padahal masa hidup di dunia ni lebih kurang je kita. Tapi orang lain hasil dia tu banyak. Dia dapat syurga yang tertinggi, dapat kemudahan di alam kubur, dapat kemudahan di padang mahsyar, dapat kemudahan masa timbang amal, dapat kemudahan masa nak lintas titian. Yang kita semua susah. Sebab apa? Kita tidak bercucuk tanam di dunia. Kita kurang bercucuk tanam. Cucuk tanam sikit-sikit saja. Jadi kita kalah dengan orang lain. Orang senang, kita susah. Jika kita tidak bercucuk tanam di dunia, di akhirat nanti sebahagian orang dia akan menjerit-jerit minta supaya dia dikembalikan ke dunia. Ya Allah, bagilah kami balik ke dunia. Kami nak buat amal. Masa tu baru dia teringat nak bercucuk tanam. Tapi di akhirat tak boleh cucuk tanam lah. Rugilah dia. Dia minta macam mana pun nak kembali ke dunia, nak cucuk tanam tak boleh dah. Tuhan tak akan izinkan. Kata Imam Ghazali tadi, dunia adalah alat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Dunia ni alat saja. Alat apa? Alat untuk kita sampai kepada Allah. Bagaimana nak sampai kepada Allah ni tadi? Nak sampai kepada Allah, kenalah masuk syurga.
Di syurga lah kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga kita kena tahu jalan-jalan ke syurga. Nak tahu jalan-jalan ke syurga kita kena tahu amal-amal dia, kena tahu ilmu dia. Ringkas cakap, semua patah balik kepada ilmu juga. Jadi hidup kita ni sebenarnya berdasarkan kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu, susahlah kita. Kata Imam Ghazali, dunia ni alat. Dunia ni alat, sedangkan akhirat tu matlamat dia. Tapi selalunya kita ni silap. Kita utamakan alat berbanding dengan matlamat. Di sini saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Contoh dia pedang. Pedang ni satu alat, matlamat dia nak kalahkan musuh. Dunia ni alat, matlamat dia nak masuk syurga, nak berjaya di akhirat. Kita kiaskan dengan pedang. Pedang tadi alat. Oleh kerana kita tahu pedang ni alat dan kegunaan dia nak mengalahkan musuh, maka pedang kita kena baik, dan cara nak mengalahkan musuh pun kena baik. Kita kena handal. Bagi orang biasa, pedang dia pastikan akan tajam, sentiasa tajam, diperbuat daripada besi yang bagus supaya pedang dia ni jenis tahan. Dan pedang tu pula dia reka bentuk, dia punya berat, dia punya panjang, dia punya rupa, ukuran-ukuran dia sesuai dengan orang yang pegang pedang dia tadi. Jadi orang ni dia usaha ke atas alat. Alat dia ni mesti tajam, daripada besi yang bagus dan sesuai untuk digunakan. Tapi sungguh pun dia usaha pada dunia, pada pedang ni tadi, dia tumpu lebih. Macam mana cara nak guna pedang ini untuk capai matlamat. Matlamat dia tadi nak kalahkan musuh. Jadi dia fikir lebih, macam mana nak guna pedang ni nak kalahkan musuh. Jadi dia berlatih cara gunakan pedang nak kalahkan musuh. Yang ni satu jenis orang. Orang jenis ini, bila tiba-tiba musuh datang, dia boleh guna pedang tadi kalahkan musuh. Sebab dia tumpu pada cara-cara nak kalahkan musuh menggunakan pedang. Satu jenis manusia lagi pula, dia tumpu pada alat. Pada pedang tadi dia tumpu pada pedang tu lah. Dia merantau ke satu tempat nak cari 21 jenis besi. 21 jenis besi ni dia canai, dijadikan pedang. Lepas tu dia punya teras nak pula besi kursani. Dia punya hulu pedang nak pula tanduk kerbau balau supaya boleh dibuat ubat. Dia punya pangkal dia tu nak kena ada ukiran. Nak kena tinta pula dengan emas, dengan perak. Dia punya sarung daripada kulit yang mahal. Lepas tu dia isi pula dengan khadam. Dia masuk pula jin dalam pedang dia supaya ada sakti. Dia rendam pula dalam bisa. Dia tulis pula buku pasal pedang dia, asal usul pedang dia, siapa yang buat, bahan-bahan apa. Jadi masa dia habis tumpu pada alat, iaitu pedang. Dan dia tidak berlatih cara menggunakan pedang untuk capai matlamat, iaitu mengalahkan musuh. Dia tumpu pada alat, dia tak tumpu pada matlamat. Akibat dia, bila musuh datang, dia pun buat keluarlah pedang dia yang canggih tadi. Tapi dia kalah dengan musuh. Sebab apa? Matlamat tu dia tak dapat. Sedangkan orang lain pedang biasa-biasa saja. Tapi orang tu dia tumpu pada macam mana nak guna pedang ni nak kalahkan musuh. Macam mana nak gunakan alat nak capai matlamat. Itu orang yang untung. Orang yang rugi dia tumpu pada alat. Jadi kita kiaskan dengan dunia tadi. Orang yang untung dia akan fikir, macam mana aku nak guna dunia ni supaya aku dapat kejayaan di akhirat.